Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kepada hadis yang ke-31. Masih lagi kita dok kecek mengenai dosa-dosa besar, yang mana sahabat bertanya kepada Rasulullah, berapakah dosa besar ini? Maka Rasulullah menjawab ada 9. Hak besar-besar ni ada 9. Syirik, membunuh orang mukmin, lari daripada peperangan, menuduh perempuan yang baik dengan tuduhan yang zina, kogapo dia, mengamal sihir. Malam ni aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim juga hukum dia berdosa besar. Dosa besar. Kita sebut dah pembahagian dosa besar dengan dosa kecil ni nisbah kepada Tuk Pekoh. Tuk Pekoh kata dosa ni ada 2, dosa besar, dosa kecil. Kerana apa? Dia melihat kepada perbuatan dosa tu sendiri. Melihat kepada perbuatan dosa. Maka ulama khilaf dari sudut maksud dosa besar. Ada kata maksud dosa besar, dosa yang dikena ke hukum hudud, tu panggil dosa besar. Ada kata maksud dosa besar, dosa yang dilakukan dengan sengaja, dosa besar. Dosa kecil, hak tak sengaja, dosa kecil. Dosa yang tidak dikena ke hukum hudud, dosa kecil. Maka ulama berkhilaf maksud dosa kecil, dosa besar. Kerana apa? Kerana Tuk Pekoh melihat kepada perbuatan makhluk. Maka dia menghukum ke perbuatan makhluk ni ada hak parok, ada hak berat, ada hak ringan. Tetapi ahli-ahli tasawuf, orang-orang sufi melihat kepada Tuhan. Hati dia sentiasa melihat kepada Tuhan, maka kalau buat silap dengan Tuhan, sikit banyak semua dosa besar berlaku. Maka tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar, kerana dia tidak melihat kepada perbuatan itu, dia lihat kepada siapa yang kamu buat salah. Sekalipun skala yang kecil, tetapi kepada orang besar. Contohnya kalau kita buat silap dengan raja, benda jadi besar. Kalau buat dengan orang biasa tak ada masalah, tapi kalau dengan raja, benda ni jadi besar. Kita tipah kepala orang biasa ya, tak kena, betul. Tapi kalau kita tipah kepala raja, lagu mana perasaan? Besar. Lepas tu kecil besar ni bergantung kepada orang yang kita buat silap. Maka orang sufi hanya melihat Allah Ta'ala. Maka kalau buat silap dengan Tuhan, kecil besar pun supaya tolong ya. Berarti kamu buat silap dengan Tuhan, besar benda lagu ni. Setara raja pun kita rasa bersalah besar dah, tetapi kalau Tuhan lagi-lagi besar. Maka bagi orang sufi, semua tu besar berlaku. Tok Pekoh bagi pula dosa kecil, dosa besar. Maka antara dosa besar ialah memakai harta anak yatim. Makan harta anak yatim secara zalim makna dia. Kalau makan dengan secara tidak zalim, misalnya kita ada pera anak yatim, maka kita pun makanlah
Ada orang beri harta kepada anak yatim, maka kita sebagai penjaga dia, kita guna juga harta, duit atau harta anak yatim saat ni untuk kegunaan kita. Kegunaan ramai-ramai lah. Misalnya makan, kau beli makan ni dan kita makan sekali dengan harta dengan anak yatim. Hukum dia boleh, hukum dia. Bukan kata semata-mata makan harta anak yatim tu dosa, dak. Apabila turun ayat Quran mengenai siapa dia makan harta anak yatim, maka dia makan api neraka dalam perut dia. Sahabat-sahabat dulu beli 2 butir puyuk, 2 butir kuali, 2 butir gapo dia, hak pera anak yatim. Masuk suku. Hak ni keluarga saya, hak ni untuk anak yatim masuk suku. Takut tu makan. Maka turunlah ayat Quran, boleh kalau kita makan harta anak yatim tapi bukan dengan cara zalim. Yang ni kalau kamu masuk, mupakat makan ramai-ramai sekali dengan dia, tak apa hukum dia boleh. Seterusnya dosa besar, aklur riba, makan riba. Bukan makan roba, roba tak apa. Baiklah roba, kau pembaris, kau apa dia tak ada masalah ni makan riba. Makan riba ni banyak riba. Ada orang sedar dia buat riba, ada orang tak sedar dia telah melakukan riba. Riba ni banyak jenis lah. Antara riba yang paling masyhur adalah riba ketika berhutang. Kita berhutang, ada orang mari pinjam duit dengan kita. Pinjam istilah orang dah. Benarnya berhutang. Pinjam ni kena atas mula pitih tu. Jangan buat belanja. Kita pinjam pitih 10 dengan dia. Pergi boleh seminggu, pergi atas mula pitih kau 10 ya. Tu panggil pinjam. Jangan guna. Jangan kita jual, jangan kita buat tukar kau beli. Tu panggil pinjam. Tapi kita orang Melayu malu nak sebut perkataan hutang, kita sebut pinjam. Pinjam sini maknanya hutang. Seorang misalnya mari hutang dengan kita. Maka apabila nak bayar, contohnya hutang 10 riyal, kita wis 11 riyal kena bayar. Ataupun kena bayar 15 riyal. Waktu menekan kepada orang yang hutang dengan kita, makan riba dipanggil. Ada juga makan riba lagu mana? Kita hutang dengan dia. Lepas tu lagu mana? Bayar berapa ya? Bayar supalah. Awak hutang dengan saya 100, bayar 100. Cuma gini boleh tak awak tolong beki pagar rumah saya boleh tak? Beki tu free? Free. Maka tu juga riba. Bayaran yang sama tapi kita minta khidmat dia, manfaat daripada orang yang berhutang dengan dia. Kita suruh dia beki ke, kita suruh hantar anak sekolah ke, kita suruh hantar, boleh tak? Awak nak hutang dengan saya 10 riyal. Depan rumah saya tu nampak ada pasir tambung, tulis kokok biar jadi street, riba. Berarti kita bayar di samping bayaran ada perkhidmatan kita minta dengan dia. Itu hukum dia riba. Ataupun kita ada orang hutang dengan kita. Dia nak jual barang, kita pun beli dengan harga murah. Beli dengan harga murah. Orang hutang dengan kita, dia terparak ada mutu. Dia kata lagu mana saya tak cukup lagi duit ni. Lagu mana saya nak jual murah-murah. Jangan beli. Takut apa? Takut jadi riba. Begitu juga macam-macam lah. Waktu kadang-kadang riba kita sedar, kadang-kadang riba kita tak sedar. Ulama dulu kalau orang berhutang dengan dia, kalau lalu di rumah orang yang berhutang dengan dia, ulama dulu tak kira lalu dekat. Apa? Takut bayar rumah dia, bayar bumbung rumah orang yang berhutang dengan dia, kena dia. Kita lalu, bumbung rumah orang tu, teduh tu kita lalu ni. Tapi orang zaman dulu, kalau dia orang rumah ni berhutang dengan dia tak buat lagu tu. Kerana takut ambil manfaat dengan bayar rumah orang pula. Di samping bayar, ambil manfaat bayar pula. Maka riba ni macam-macam jenis. Riba macam-macam jenis, sedar tak sedar, kadang-kadang kita termakan riba. Riba riba lebih, riba bayar lebih, riba goni. Aklur riba, makan riba. Nabi kata orang makan riba ni apabila hari kiamat diri dia seperti orang yang dimasuk hatu. Ya takhabbatuhu minal massi. Orang makan riba ni keadaan dia seperti orang masuk hatu pada hari kiamat. Tak khabar mau taligak tak tahu alik mana. Tu orang makan riba. Ada riwayat kata orang makan riba ni perut dia pada hari kiamat seperti sebutir rumah yang dipenuh dengan kala jeking, penuh dengan api dalam perut dia. Kita kata apa lagu tu? Itulah muka hakikat dia sebenarnya. Sekalipun atas muka dunia dia nampak steady, nampak okey, tetapi dia penggemar, pemakai riba, maka Tuhan zahirkan rupa sebenar dia. Sebab tu dunia ini Tuhan tak zahirkan rupa sebenar kita. Maka rupa sebenar kita adalah amalan kita. Orang yang zina pada hari di dunia, muka dia comel, tapi akhirat Tuhan akan zahirkan rupa zina tu lagu mana.
Di akhirat, benda yang tidak berupa di dunia boleh berupa di hari akhirat. Tak bayar zakat. Tak bayar zakat, tak nampak. Tetapi akhirat, Tuhan buat tak bayar zakat ni, harta yang dia tidak bayar zakat, Tuhan buat bentuk seperti seekor ular yang membelik tekuk dia dan memaguk kepala dia. Kelekuk. Amalan yang baik, tak nampak hari kiamat. Kita jadi baik, tak nampak. Tetapi pada hari kiamat, Tuhan rupa ke amalan itu menjadi seorang lelaki yang comel. Dia akan temui kita di dalam kubur. Amalan jahat, tak nampak pada. Tetapi apabila masuk saja ke dalam lubang kubur, amalan jahat menjadi seorang lelaki yang sangat huduh dan akan temui kita. Berarti di dunia benda lain, akhirat benda lain. Benda di dunia kita tak nampak diri dia, tetapi akhirat benda tu ada. Hidup dan mati. Hidup dan mati juga atas muka dunia tak nampak. Kok nampaknya kawin tu mati. Mati tak nampak. Tetapi akhirat mati ni ada. Mati ni digambarkan seperti seekor kibas. Kibas yang Jibril akan sembelih di antara syurga dengan neraka. Maka matilah mati. Apabila matilah mati, maka bergembiralah ahli syurga kerana kegembiraan dia tidak akan berakhir. Nangislah ahli neraka kerana penderitaan dia tidak akan berakhir. Wa uququl walidaini, menderhaka kepada kedua ibu bapa. Derhaka kepada kedua ibu bapa, dosa dia segera dia panggil cash. Lagu mana? Anak kita akan derhaka kepada kita. Inilah dosa paling payah sekali, iaitu dosa warisan dipanggil. Kalau seorang tu pernah derhaka kepada orang tua dia, anak dia tidak mustahil akan derhaka kepada. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Buat baik kepada anak kamu, nescaya buat baik kepada ayah-ayah kamu, nescaya anak-anak kamu akan buat baik kepada kamu. Kamu jaga kehormatan, isteri kamu akan dijaga kehormatan dia. Istihlalul baitil haram kiblatikum ahya'an wa amwata, dan melakukan benda-benda yang tidak layak di Baitul Haram di Mekah, menghalalkan benda yang tidak boleh dilakukan di Mekah. Sama ada ketika hidup ataupun ketika mati. Ini dosa-dosa besar. Nabi kata tidak matilah seorang lelaki yang tidak beramal dengan dosa besar. Tak pernah dia buat dosa-dosa besar. Di samping itu yuqiman solah, mendirikan sembahyang, memberi zakat, kecuali dia akan bersama dengan Nabi Muhammad di dalam buh-buh ni, tengah-tengah syurga yang pintunya diperbuat daripada emas. Siapa dia yang tidak buat dosa-dosa besar, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, maka dia akan bersama dengan Nabi SAW di tengah-tengah syurga yang mana pintunya diperbuat daripada emas. Emas, mutiara, permata yakut, permata delima, permata fairuh itu menjadi bahan binaan kepada syurga. Kita kalau jerolek harga sejuta. Jerolek harga sejuta, yang ambil emas keping besar ni, dia paku, dia pahak. Pahak buat tulisan. Enjin dia tu emas. Skru dia tu dia ukir belia. Dia ukir belia, skru dia. Besar tu harga dia sejuta. Ni sebutir bangunan. Bukan sebutir bangunan, sebutir kapung. Dibuat daripada berlian, dibuat daripada emas, emas perak, emas putih, emas goni. Ni syurga ni. Patu kerah, tak comel, dah. Pasir dia adalah biji-biji permata. Permata zamrud, permata gamu. Jerit terasa lembut, tak terasa kerah. Oh, lukalah kaki hamba kalau jerit atas batu permata dak. Tuhan dah. Pokok-pokok di dalam syurga, daun-daun ranting dia dibuat daripada permata-permata. Comel tak tahu nak royak lah. Tak boleh digambarkan dengan. Tu bagi orang yang tidak melakukan dosa besar dan menunaikan sembahyang dan menunaikan zakat, boleh duduk dengan Nabi Muhammad. Tetapi payah juga nak buat benda lagu ni. Berarti nak duduk dengan Nabi Muhammad kena mujahadah. Tak mudah. Sebagaimana kita nak duduk dengan orang besar di muka dunia, kita perlu kepada mujahadah, perlu kepada usaha. Bukan mudah nak duduk dengan raja, nak duduk dengan orang hebat. Maka nak duduk dengan Nabi, orang paling hebat sekali di akhirat, maka tentu dah lebih-lebih lagi payah. Penat biasa. Kalau nak duduk biasa-biasa, nak duduk usaha biasa-biasa, maka tak boleh duduk lah mana dengan Nabi Muhammad, duduk jauh dengan Nabi Muhammad.
Hadis yang ke-32, khutbah Nabi SAW mengancam padanya mengenai kezaliman, kedekut dan berkata keji. Wallahu a'lam.